Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pagi ini kita akan sambung lagi bacaan dengan izin Allah. Bacaan kitab Umdatul Ahkam. Dan kita masih lagi dalam hadis tayammum. Hadis tayammum. Mari kita baca sekali lagi hadis yang kita telah bincangkan sedikit pada kuliah yang lepas. Iaitu hadis yang ke-38 daripada kitab ini, daripada nota yang ada pada saya ni. Iaitu an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ma qala ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajah فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. Itu daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Tidak huraikan dalam kuliah yang lepas, biografi ringkas Ammar bin Yasir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskanku untuk suatu keperluan. Ba'atha maksudnya arsala. Maksudnya telah mengutuskan. Fi hajatin, iaitu sesuatu perkara yang penting. Fa ajnabtu, maka aku berjunub. Okey. Dan kita bincangkan asal perkataan junub ni ada dua. Satu pendapat ulama iaitu menjadi kotor. Satu ulama kata menjauhkan diri. Jadi ada perkataan jamb. Jam tu maksudnya di satu sisi. Fa ajnabtu, aku menjauhkan diri. Kenapa menjauhkan diri? Kerana orang yang dalam junub dia menjauhkan diri daripada solat. Dan sebagian pula kata junub ni maksudnya menjadikan dirinya dekat dengan kekotoran. Maka dia termasuk dalam kotoran. Jadi kata para ulama bahasa, pada satu sisi dia jauh, pada satu sisi dia dekat. Ya, maksudnya jauh maksudnya iaitu dia jauh daripada solat, dia tak boleh solat. Maksud dekat pula iaitu dia telah menjadikan badan dia, pada badannya ada perkara yang dekat dengan kekotoran. Jadi fa ajnabtu, maka ajnabtu falam ajidil ma, maka aku tak mendapati air. Fatamarraqtu, maka aku pun gulingkanlah fis sa'id. Kama tamarraqad dabbah, macam binatang. Maksud dabbah sini adalah binatang-binatang seperti kucing dan seumpama dengannya, ataupun boleh merujuk kita bincang sebelum ni, iaitu binatang ternakan seperti kambing dan seumpamanya. Kama tamarraqad dabbah,
Thumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bila aku jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa dzakartu dzalika lah. Maka aku pun sebutkanlah apa yang telah berlaku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yakfika, sudah memadai bagi kamu an taqula bi yadayka hakadha, iaitu kamu lakukan. Kita bincang sebelum ni, taqula kat sini kalau taqul mengatakan, tapi digunakan juga oleh orang Arab taqul untuk merujuk kepada perbuatan. Maksudnya kamu lakukan hakadha, macam ni. Nabi pun tepukkan, Nabi buat tunjukkan perbuatan, Nabi tepuk tangannya. Thumma daraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahidah, Nabi pun tepuklah di atas tanah, permukaan tanah. Al-ardha, nampak tak? Ardha tu permukaan tanah. Darbatan wahidah, satu kali pukulan, satu tepukan. Thumma masaha shimal 'ala al-yamin, Nabi pun sapulah tangan kirinya ke atas tangan kanan. Wa zahira kaffaihi, dan zahir kaf. Zahir macam belakang ni lah. Zahira kaffaihi wa wajhahu, wa zahira kaffaihi. Kalau batin, ini batin al-kaf. Ini zahir al-kaf. Batin, ini batin al-kaf. Zahir al-kaf. Jadi dia pun sapulah di sebelah kanan macam ni, sapu. Wa zahira kaffaihi, masah al-shimal 'ala al-yamin, wa zahira kaffaihi wa wajhahu, dan wajahnya. Okey. Naam, pada kuliah lepas kita bincangkan isu berkenaan dengan apakah kita isu berkenaan dengan tanah dulu kan. Kata tanah, iaitu di sisi ahli sunnah, di sisi al-Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah dan majoriti mengatakan bahawa yang boleh hanya digunakan adalah tanah, Dan kita bincang isu ni dan kita dah jawab dah berkenaan dengan perbincangan di kalangan para ulama berkenaan dengan isu ni. Dan yang rajihnya, wallahu ta'ala alam bissawab, kita ialah pendapat al-Imam Syafi'i rahimahullah, ulama Syafi'iyah mengatakan bahawa yang hanya boleh digunakan untuk tayamum adalah debu tanah. Debu tanah, itu kesimpulan. Dan tak kisahlah dalam kitab majmuk sebut, tak kisah tanah merah ke, tanah hitam ke, tanah gambut ke, tanah apa ke, asalkan tanah tu ada debu, kan, bukan tanah liat, asalkan tanah itu berdebu, tanah kering, maka dibolehkan untuk menggunakannya sebagai tayamum. Selain daripada itu tidak boleh. Hatta kalau bercampur al-jis, campur dengan kapur, tak boleh. Apa dengan daqiq, tepung, campur dengan simen, okay, tak boleh. Contohnya tanah tu dah bercampur dengan simen ataupun campur dengan kapur, kita dah bercampur, tidak boleh. Kita kena ambil tanah yang murni, kan, sa'idan tayyiban, sa'idan tayyiban, maksudnya sa'id yang bersih, yang murni, sa'idan tayyiban. Okey, kemudian bawa pula isu seterusnya yang kita nak bincangkan dalam hadis ni, iaitu berkenaan dengan innama daraba bi yadayhi al-ard thumma masaha al-shimal 'ala al-yamin wa zahira kaffayhi. Hadis yang kita baca ni, Nabi pun menepukkan, kemudian dia menepukkan tangan bersatu, kemudian Nabi tepukkan tangan bawah ni kan. Kemudian beliau menyapu tangan. Menyapu tangan ni jadi perbincangan yang panjang di kalangan para ulama hadis dan ulama fiqh. Apakah menyapu tangan ni hanyalah tapak tangan, ataupun menyapu tangan ni termasuk sekali sampai ke siku, atau boleh lebih daripada itu, Jadi kat sini dah berlaku perbincangan. Sebahagian para ulama dia kata kat sini, wahtajja ashabuna bi adillatin aqrabaha anna Allah Ta'ala amara bi ghusl yadayhi ila al-mirfaq fil wudu'. Jadi hadis ini dalil bahawa kita ni sapu, bila sapu ketika kita tayamum, kita sapu sampai ke siku. Okey. Sebagai ulama pula, Ahmad dan ahlul hadis kata hanyalah tapak tangan. Okey. Apa hujah yang kata sampai ke tapak tangan dulu? Kita bagi hujah mereka dahulu. Pertama, Nabi kata kaffai. Okey. Beliau kaf wa zahira kaffai. Kaf. Kaf ni maksudnya apa? Kaf ini inilah dia. Yang ni tapak tangan. Jadi ini batinul kaf wa hadha zahirul kaf. Maka yang ni kaf sampai sini je. Jadi bila dia tayamum, dia sapu dekat muka, dia tepuk, dia sapu dekat muka,
Kemudian dia buat kat tangan macam ni je. Dah nampak tak saya punya pergerakan ni? Maksudnya dia sapu kat tangan kat sini je. Dia tak sapu sampai ke bawah. Dia sapu sampai ke sini saja. Sapu sampai sini saja. Apa hujah dia? Sebab hadis Ammar bin Yasir ni dia kata wa zahira kaffaihi. Satu. Yang kedua adalah mereka gunakan ayat Al-Quran yang berkenaan dengan as-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Orang yang mencuri, lelaki maupun perempuan, maka potonglah tangan mereka berdua. Maka potong tangan. Okey, dipotong tangan ketika orang mencuri itu potong tangan sampai ke bahu ke? Tidak. Potong tangan sampai ke siku ke? Tidak. Yang dipotong tangan hanyalah sampai sini. Mafsalul kaf. Sampai kat sini tempat tulang ni. Okey. Tempat tulang buah. Kat sini. Jadi barakallahu fik. Bila kita faham ni, dia kata hadis yang menunjukkan hadis Ammar menunjukkan bahawa yang disapu tu sampai sini saja. Bukan keseluruhannya, bukan sampai ke siku. Ulama Syafi'iyah kata tidak. Ulama Syafi'iyah kata kena kena sapu sampai ke siku. Tak cukup hanya tapak tangan. Tidak sah, dia kata apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala bila disebut dalam Quran, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Bila kamu tak ada air, maka tayamumlah dan sapulah wajah kamu dan sapulah tangan kamu, aydikum. Okey. Dan sapulah tangan kamu. Kita nak faham ayat ni dalam surah Al-Maidah ni. Ayat dalam surah Al-Maidah tadi tu tangan juga, sapu tangan juga. Tapi tak sebut pun tangan sampai siku. Tapi ulama Syafi'iyah kata ambil daripada siku tu bila tayamum, sebab ayat sebelum tu ayat berkenaan dengan wuduk. Mari saya tunjukkan tuan-tuan Allah bagi kita nampak famsahu biwujuhikum supaya kita nampak betul-betul dalil ulama Syafi'iyah. Supaya jelas ulama Syafi'iyah dia bukan ambil ni sesuka hati, dia bukannya ambil benda ni daripada out of nowhere tiba-tiba seperti orang kata yang sunnahnya sikit yang sunnah. Kadang-kadang kita silap faham. Ustaz yang sunnahnya tayamum ni sampai tapak tangan je kan? Dia kata macam tu. Jadi orang pun silap faham lah. Oh, rupa-rupanya kita ni amalkan dahulu tak sunnah rupanya. Yang belajar kat sekolah-sekolah ni, itu tak tepat tu tuan-tuan rahimahullah. Tak semestinya. Okey. Dia surah Al-Maidah. Tengok ayat yang ni. Saya sharekan dekat skrin ni. Supaya nampak jelas, betul-betul jelas. Okey. Nampak tak dekat skrin ayat Quran ni? Surah Al-Maidah. Okay. Nampak tak? Cuba bagi respon sikit. Ada tak? Nampak tak? Nampak. Barakallahu fik. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia kata ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Wahai orang yang beriman, bila kamu nak dirikan salat, maka basuhlah wajah kamu. Okey, tengok sini ayat Quran. Okey, ayat yang first ni cerita pasal apa? Bahagian awal ni, ayat ni cerita pasal wuduk. Basuhlah wajah kamu dan tangan kamu sampai ke siku. Dan sapulah kepala kamu, yang ketiga. Dan basuhlah kaki kamu, yang keempat. Dan sekiranya kamu berjunub, maka bersucilah. Dengan mandi wajib. Dan jika kamu sakit, marudhah, sakit, au ala safarin, atau musafir, au ja'ahdu minkum minal ghaid, ataupun dalam hadas kecil, buang air besar, au lamastumun nisa. Yang ni kita akan tengok nanti. Au lamastumun nisa ni saya bagi color lain. Au lamastumun nisa, kalau apa yang bagi terang sikit. Okey, color ni. Okey. Au lamastumun nisa. Kat sini dia kata sentuh perempuan. Tayyib, sentuh perempuan. Falam tajidu ma'an, dan kamu tak ada air. Fatayammamu, maka bertayamumlah sa'idan tayyiban. Bertayamumlah dengan debu yang bersih. Sa'idan tayyiban. Famsahu, dan sapulah muka kamu. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, dan kedua tangan kamu. Okey, tengok ayat ni. Ni tangan atas tadi pun sampai meliputi siku kedua tangan. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah Taala tak nak kamu ni menanggung beban. Okey, walakin yuridu litahhirakum, tapi Allah Taala nak menyucikan kamu dan menyempurnakan nikmatnya ke atas kamu. Semoga kamu semua bersyukur. Jadi macam apa kaitan ayat ni? Ulama Syafi'iyah kata, bila dekat bawah ni Allah Subhanahu Wa Taala kata sapu tangan, dan Allah Ta'ala dekatkan ayat ini, ayat wuduk dengan ayat tayamum ni, menunjukkan bahawa tangan tu ialah tangan sampai ke siku. Tangan itu dah sampai ke siku. Sebab kalau berbeza ni, saya dah syarak akan beritahu awal lagi dah. Sapulah tangan, tapi jangan sampai siku. Sebab atas tadi aku dah bagi tahu kat engkau, jangan atas basuh sampai ke siku. Jadi bawah ni aku kata basuh tangan. Kalaulah bukan sampai ke siku, nescaya Allah Ta'ala akan mengecualikan. Allah Ta'ala akan kata macam ni. Tadi aku kata sampai siku, maka yang ini jangan sampai siku, supaya kamu tak silap faham. Sebab dia punya ayat tu dekat-dekat, datang selepas wuduk. Yang ni ulama Syafi'iyah jawab. Dia kata apa? Annal murad al-mawsufa awalan wa hiya al-mirfaq. Wa hadha al-mutlaq mahmulun على ذلك المقيد لا سيما وهي آية واحدة. Dia kata macam ni. Dia kata apa? Dia kata disebabkan yang ni mutlak. Ini umum, mutlak. Mutlak ni maksud tak diikat dengan apa-apa ikat. Jadi tangan. Maka mestilah kita muqayyadkan, diikatkan dia dengan sampai ke siku. Jadi dekat sini seolah-olah, okey, dengar sini, dengar seolah-olah bahawa ulama Syafi'iyah dia telah kiaskan tayamum dengan wuduk. Part ni lah sebagai ulama lain dia tak setuju. Dia kata mana boleh kias? Dia dengan masalah ibadat. Dia kata.
Kata mana boleh kias dalam masalah ibadat? Jadi ulama Syafi'iyah jawab balik, kalau kamu kata tak boleh kias dalam masalah ibadat, kenapa kamu kias? Masa kamu kiaskan tayamum dengan potong tangan tadi. Jadi kamu kata tangan ni sebab apa? Bila Al-Quran kata faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan mereka. Al-Quran tak beritahu potong tahap mana. Nabi kata potong tangan sampai ke tapak tangan saja. Sampai ke pergelangan tangan. Potong sampai pergelangan tangan. Jadi Nabi kata bila pencuri potong sampai pergelangan tangan. Jadi kenapa kamu kata bila tayamum kena pergelangan tangan juga? Maksud kamu pun telah melakukan kias. Nah, dah dua-dua dah pakai kias rupanya. Dua-dua dah pakai kias. Kalau kita pakai kaedah tu lagi kita akan tengok hujah lain pula. Yang kedua, apakah kias dalam masalah ibadah tak boleh langsung? Nah, kita akan bincang nanti masalah ni dalam hadis juga. Apakah tak boleh ada langsung kias? Maka kat sinilah Syekh Ibn Uthaymin, kita ambil dalam Syafi'iyah boleh kias di dalam furu', di dalam meletakkan syarat-syarat ibadah, itu boleh kias. Atau meletakkan sunat-sunat ibadah, benda yang detail-detail. Furu' dia, syarat dia, itu boleh pakai kaedah kias. Contoh, hatta ulama Hanabilah pun pakai kaedah kias. Contohnya, bila baca Bismillahirrahmanirrahim ketika wudu. Baca Bismillahirrahmanirrahim ketika wudu. Hadis tu tak sahih. Hadis tu dhaif. Hadis tu dhaif. Nabi kata la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang bila dia tidak menyebut bismillah. Habis tu bila ada hadis dhaif, kenapa kata sunat juga? Iaitu dikiaskan dengan ibadat-ibadat lain, iaitu kita ni digalakkan memulakan perbuatan baik dengan bismillah. Jadi kias dalam benda-benda yang syarat-syarat menggunakan kaedah-kaedah lain itu dibolehkan. Ini disebut oleh Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah dalam syarah Mumti'. Maka itu juga yang dipegang oleh ulama Syafi'iyah, maksudnya dikiaskan dalam masalah ni. Jadi kita akan tengok kesimpulan daripada hujung isu ni. Yang kedua, bukan sekadar kias, dia kata, iaitu ayat yang ini dia menjelaskan tentang ayat yang kedua. Dan kalau nak kiaskan dengan potong tangan, dengan kias dengan wuduk, mana lagi dekat? Kita tanya surahatan dalam masalah ni. Tayamum nak kiaskan dengan wuduk, dengan tayamum tangan tu kiaskan dengan potong tangan tadi. Mana lagi dekat? Tak syak lagi wuduk. Okey. Lepas tu Al-Imam Syafi'i rahimahullah disebut macam ni. Yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Mulaqin, saya baca, dia kata Inna Allah Ta'ala awjaba taharatal a'dha. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfardukan kita ni mensucikan 4 anggota wuduk. 4 anggota ketika berwuduk. Muka, tangan, kepala, kaki. Yang wajib aujaba, mewajibkan. Sekali lagi, Allah Ta'ala telah mewajibkan 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Kemudian Allah Ta'ala telah menggugurkan 2 daripada 4 rukun tadi. Macam Allah Ta'ala gugurkan solat qasar 2 rakaat. Thumma asqata adwaini fit tayammum atau adwaini fit tayammum fi akhiril ayah. Di akhir ayat ini, ayat yang kita sedang baca ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggugurkan 2. Apa dia yang tak payah basuh dah? Kaki tak payah basuh. Kepala tak payah basuh. Muka dengan tangan dia tinggal. Okey. Fa yabqa al-adwani fi at-tayammum ala ma dhakara fi al-wudu'. Maka kekallah 2 anggota tayammum sebagaimana yang disebut dalam pasal wudu'. Idh law ikhtalafa, kalaulah dua-dua ni berbeza, labayyanahuma, nescaya Allah akan membezakan keduanya. Nescaya Allah Ta'ala akan menjelaskannya. Itu poin yang disebut tadi. Okey. Wa qad ajma'a al-muslimuna ala anna al-wajha yastaw'ib, dan telah ijma'
umat Islam bahawa bila dalam tayamum Allah Ta'ala kata kena sapu muka, kena sapu seluruh muka tak? Yes, kena selalu sapu seluruh muka. Kalau wuduk seperti dalam wuduk. Maksudnya kita kata kenapa kamu sapu seluruh muka dalam wuduk? Dalam tayamum. Sebab dalam wuduk Allah Ta'ala suruh sapu seluruh muka. Nah, kita kata begitu juga dengan basuh tangan. Dalam wuduk Allah Ta'ala suruh basuh sampai ke siku. Maka dalam tayamum juga kita basuh sampai siku. Jadi ini yang pertama. Ini hujah Syafi'iyah yang pertama. Okey. Hujah hujah Imam Syafi'i yang kedua pula. Iaitu ada hadis riwayat yang sebut bahawa disapu sampai ke siku. Ada riwayat yang sebut sapu sampai ke siku. Hadis ini beriwayatin Ammar, dengan riwayat Ammar sendiri. Dengan hadis riwayat Ammar sendiri. Riwayat Ammar bin Yasir. Kita sekarang baca hadis apa? Kita baca hadis Ammar bin Yasir. Dia kata, wa innama mana'ana an na'khudha biriwayatin Ammar fil wajhi wal kaffain thubutu hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu masaha wajhahu wa dhira'ihi. Dia kata kerana kenapa kita tak ambil wuduk, kita tak tayamum sampai ke pergelangan tangan sahaja? Sebab ada hadis Ammar yang beliau riwayatkan bahawa disapu tayamum itu sampai ke zira'. Zira' ni apa? Zira' ni sampai ke siku lah. Zira'. Wa hadha ashbah bil Quran, dan ini lebih dekat dengan Al-Quran. Okey. Dan wal qiyas, dan juga dengan qiyas, lebih dekat dengan Al-Quran, ayat Quran kita baca, dan lebih dekat dengan qiyas yang kita baca sebut tadi. Annal badla min asy-syai'i yakunu mithlahu. Okey. Maka pengganti kepada sesuatu, maka dia jadilah sepertinya. Maksudnya pengganti, katalah tayamum pengganti kepada wuduk, maka sama. Kalau wuduk sapu sampai ke siku, maka tayamum pun sampai ke siku. Okey. Imam Al-Baihaqi kata apa? Hadithul Ammar athbata min mashi dhira'aini illa anna hadith dhira'aini jayyid bi syawahidihi. Dia kata, Imam Al-Baihaqi pun kata, ya betul, ada hadis daripada Ammar bahawa dia sapu sampai ke siku, dan dia kuat berdasarkan syawahidnya. Okey, benar ke dia kuat sampai ke syawahidnya? Okey, hadis dia dan kita akan tengok, dan juga hadis Jabir, at-tayammum darbatun lil wajh wa darbatun lil yadaini ila al-mirfaqain. Dan juga hadis Jabir, tayamum itu satu pukulan, dan ada tayamum itu dua pukulan. Satu pukulan untuk wajah dan satu pukulan untuk kedua tangan sampai ke siku. Jadi ada hadis. Cuma hadis yang sebut Ammar dia sapu sampai ke siku tu yang ada perbincangan yang sangat panjang. Ada perbincangan yang sangat panjang dalam masalah ni. Apa yang kita boleh simpulkan bahawa hadis berkenaan dengan tayamum ni, dia punya berkenaan dengan had, menetapkan had tangan apa semua ni sampai ke siku ni, dia ada dua je hadis yang confirm sahih. Dia ada dua hadis. Ada dua hadis. Pertama hadis Ammar yang kita sebut ni. Okey. Hadis yang tetapkan had tayamum. Okey. Semua dhaif kecuali ada berapa hadis sahaja. Kecuali fa innal hadis ni kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, fa innal ahadits al-waridah fi sifat tayammum lam yasih siwa hadis Abu Juhaim, melainkan hadis Abu Juhaim. Hadis Abu Juhaim ni hadis apa? Iaitu kisah ada orang datang jumpa Nabi SAW, dia bagi salam. Masa Nabi tengah nak tayamum, Nabi tak jawab salam dia. Nabi selesai tayamum, barulah Nabi jawab salam dia. Okey, hadis dia
marra birajulin, dia kata hadis Abu Juhaim, dia kata aqbala sallam min nahwi bi'ril jamal, Nabi keluar, maksudnya Nabi lepas buang air besar, falaqiyahu rajul fasallama alaihi, maka lelaki itu bagi salam kat Nabi, falam yarudda alaihi Nabi hatta aqbala ila al-jidar, sehinggalah beliau pergi ke dinding dan beliau sapu wajahnya dan tepuk dan juga kedua tangannya. Okey. Dan satu lagi hadis yang sama juga daripada Ibnu Umar, disapu sampai ke siku. Cuma hadis yang sampai ke siku sama ada dia tak sahih secara marfu'. Tak sahih secara marfu' maksudnya apa? Tak sahih dinisbahkan sampai Nabi SAW. Contohnya hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar kata, Ibnu Umar tayamum sampai ke siku. Maka dia kata, tak sahih, hadis ini tak sahih secara marfu', tetapi sahih secara mauquf Ibnu Umar. Macam mana pula dengan hadis Ammar? Hadis Ammar yang sahih dan sahih Bukhari. Itu kami dahulu menyapu tangan kami ketika tayamum sampai ke siku. Kami tayamum sampai ke siku. Kemudian kami tanya Rasulullah. Rasulullah kata, cukuplah kamu. Rasulullah kata, disapu sampai tangan. Sampai hadis ni lah, hadis yang kita baca sekarang. Lepas tu, Ammar bin Yasir, lepas kewafatan Rasulullah, dia berfatwa bahawa yang kena sapu tu sampai ke pergelangan tangan saja. Jadi ulama-ulama yang kata sampai pergelangan tangan, nampak hadis Ammar walaupun betul sabit bahawa dia sapu sampai ke siku, tapi rupa-rupanya itu masa awal-awal, masa dia tak tahu. Lepas tu dia tanya Nabi SAW, dia kata lepas dah tanya Nabi pun hanya sapu sampai ke pergelangan tangan. Kemudian dia pun berfatwa, Ammar pun berfatwa sendiri lepas Rasulullah wafat. Ammar berfatwa dengan disapu sampai pergelangan tangan lepas Rasulullah dah wafat. Jadi dia kata, kalau Ammar dah fatwa lepas Rasulullah dah wafat, maksudnya menunjukkan bahawa dia yang riwayatkan hadis ni, maka dia faham bahawa yang kena sapu tu sampailah pergelangan tangan. Dia kata macam tu. Dia kata gitu. Ulama Syafi'iyah pula jawab. Dia kata, Ammar sabit sapu sampai ke siku. Kemudian dia tanya, kemudian berlaku hadis ini. Kemudian lepas tu dia berfatwa. Itu fatwa dia, itu kefahaman dia. Itu kefahamannya terhadap hadis tadi. Itu kefahaman dia terhadap hadis Nabi SAW tadi. Macam mana dengan hadis-hadis yang lain? Macam mana kefahaman Ibnu Umar? Sebab Ibnu Umar pula fatwa sampai ke siku. Dan Ibnu Umar ialah sahabat Nabi yang yang buat benda yang bertentangan dengan Rasulullah SAW. Ibnu Umar. Kita tahu Ibnu Umar dia punya semangat diikut sunnah Nabi SAW. Okey. Okey, dia kata di sini kata hadis Ammar. Dia sebut sini hadis Ammar. Dia kata macam ni. Tayammamna ma'an Nabi ilal manakibi wal abat. Kami dulu masa zaman Nabi, kami tayamum sampai dah dekat-dekat dengan bahu dah. Hadis Ammar sini. Dalam Tirmizi. Di dalam At-Tirmizi. Macam pula dengan hadis yang kita baca sekarang ni. Dia bagi alasan bahawa yang disapu sampai ke apa dia? Sampai ke bahu tu ialah bukan Rasulullah suruh, itu kami yang buat. Itu kami yang buat macam tu. Lepas tu bila dia dah tahu bahawa Rasulullah kata tayamum, hadis ni lah, bila Rasulullah tayamum sampai ke tangan tu, sampai ke pergelangan tangan sahaja, maka dia pun lepas tu dia tukar pendapat dia, maka dia tukar ikut apa yang Nabi suruh. Dia ikut apa yang Nabi sebut sampai pergelangan tangan. Lepas tu lepas dia wafat, dia pun hanya pakai sampai pergelangan tangan sahaja. Itu fatwa Ammar bin Yasir. Ada pun ulama Syafi'iyah kata, dia buat kesimpulan macam ni, seperti kata Al-Imam Al-Khattabi. Dia kata al-iqtisar al-kaffain.
Kalau orang tu dia nak sampai ke kafan, sampai ke pergelangan tangan saja, memang dia lebih kuat dari segi riwayat. Tetapi mewajibkannya sapu sampai ke siku, sapu sampai ke sikul, sapu sampai ke siku, lebih menepati dengan usul yang zahir, iaitu ayat Quran dan juga sahih dengan qiyas, dan juga dengan fatwa-fatwa sahabat lain, dan juga dengan hadis-hadis yang menyokong, hadis-hadis yang walaupun dia dhaif tapi banyak yang diriwayatkan seperti itu. Maka ulama Syafi'iyah dia buat kesimpulan, inilah dia hujah bagi kami. Dan hujah ini yang disebut juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi kesimpulan ada 3 hujah. Pertama, ayat wuduk dengan tayamum, ayat yang sama. Okey, yang kedua tadi, tayamum itu keringanan kepada wuduk, maka digugurkan 2. Sebagaimana digugurkan dalam ayat sama. Yang ketiga, qiyas. Iaitu apa dia? Al-badl an syai' mesti ayakuna mithlahu. Berganti pada sesuatu mestilah dia jadi sepertinya. Maksudnya kalau kita badal, macam kita kata badal, mesti ayakuna mithlahu, mesti jadi sepertinya, ayakuna mithlahu. Mereka ada dalil yang khusus yang mengkhususkan perkara tersebut. Okey. Sebab tu kata di tempat lain pula. Berkata Imam Syafi'i dan juga Imam Baihaqi, akhadna bi hadithil masjid zira'ain, kami mengambil hadis yang kena sapu sampai ke buku lali, sampai ke siku, li'annahu muwafiqun li zahiril Quran, dia menepati zahir Quran, walil qiyas, dan juga qiyas, wa ahwat, dan lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati. Yelah, kalau katakanlah ada ulama kata sampai ke pergelangan tangan, ada ulama kata sampai ke siku, maka kita ambil jalan hati-hati, ahwat, sapulah sampai ke siku. Okey, supaya kita tak ialah takut, kita takut tersilap, kita ahwat, kita ambil ahwat. Jadi pertama kita ulang sekali lagi, zahir Quran dan qiyas dan ahwat. Sebagaimana Ammar dia ijtihad untuk mengkhususkan sampai ke pergelangan tangan, itu juga dengan Ibnu Umar dia ijtihad untuk mengatakan bahawa dikhususkan, maksudnya disapu tangan itu hendaklah sampai ke siku, sampai ke siku. Wallahu taala alam bissawab. Wallahu taala alam bissawab. Nah, ada soalan? Menarik bincangan ni kan. Bukan hadis Nabi tak jawab salam. Bukan. Okey, sorry. Afwan. Syekh Safwan dia kata, adakah hadis yang Nabi tak jawab salam sampai selesai? Adakah itu maksud kita tengah wuduk kita kena diam? Yes. Okey, satunya sebab tu sebagian ulama disebut masa wuduk lebih baik tak bercakap, kita wuduk dulu sempurna. Tetapi sebagian ulama kata bukan, hadis tu bukan menunjuk bahawa tak boleh bercakap masa wuduk. Tapi Nabi SAW tak nak jawab orang tu punya salam, sebab Nabi nak jawab salam orang tu dalam keadaan yang lebih sempurna. Apakah keadaan lebih sempurna? Iaitu menjawab salam dalam keadaan kita suci, ada wuduk, ada tayamum. Dalam keadaan kita lebih lebih elok keadaannya. Lebih elok keadaan. Lebih elok maksudnya apa? Kalau saya jawab salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dalam keadaan saya ada wuduk, dengan keadaan tak ada wuduk, mana lagi afdal? Ada wuduk lagi afdal. Dan Nabi nak jawab salam sahabat tadi dengan keadaan yang paling afdal. Nabi jawab lepas tayamum. Dan ini juga hujah bagi ulama-ulama yang mengatakan bahawa tayamum itu angkat hadas. Tayamum itu mengangkat hadas. Sebab apa? Sebab kalau tak angkat hadas, dia hanya untuk solat, maka tak adalah beza dia bagi salam lepas tayamum dengan sebelum tayamum. Betul tak? Sebab kita bincang sebelum ni kan, ulama Syafi'iyah kata tayamum itu dia tidak mengangkat hadas, dia hanya membolehkan salat sahaja. Ulama-ulama lain kata tidak, tayamum itu mengangkat hadas. Okey, cuma hadas yang diangkat tu dia ada waktu, dia terikat kepada masa. Dia terikat pada masa, maksudnya terikat masa tak ada air. Terikat masa tak ada air. Nah,
Kata. So hadis Nabi SAW, Nabi kata tayamum itu pengganti air walaupun selama 10 tahun kamu tak ada air. Jadi Nabi sebut dia pengganti air. Maksud air angkat hadas tak? Air angkat hadas. Itu sebagian ulama kata, itu yang disebut oleh Syekh Muhammad Adam Al-Tiyubi. Dia rajihkan pendapat bahawa tayamum itu angkat hadas. Ada ulama Syafi'i kata tidak. Ulama Syafi'i kata tidak angkat hadas. Tayamum itu hanyalah listibahat salah, membolehkan dia salat sahaja. Jadi Syekh Safwan kita dapat faham, maksudnya Nabi nak jawab dalam keadaan yang lebih sempurna. Bukan maksud tak boleh bercakap secara mutlak. Tidak ada dalil khusus mengatakan bahawa masa wuduk ataupun masa tayamum tidak boleh bercakap. Barakallahu fikum. Dah selesai masalah ni. Jadi kalau tanya saya nak sapu sampai mana? Jadi kalau orang tanya, saya akan jawab berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i lah. Jadi kalau orang kat Malaysia tanya saya, kita akan jawab berdasarkan fatwa yang difatwakan oleh ulama Asy-Syafi'iyah. Antara hormat kita kepada mazhab setempat, antara sikap kita untuk menghormati mazhab setempat. Mazhab setempat iaitu kita tahu di Malaysia ini mazhab Syafi'i itu ialah rasmi. Okey, mazhab Syafi'i itu rasmi. Ustaz, kat mana kata rasmi? Iaitu memang fatwa-fatwanya fatwa Syafi'iyah. Hukum hakam pernikahan pun fatwa Syafi'iyah. Cuma ada 1-2 bab yang tak ikut Syafi'i. Itu biasa. Terutama sekali dalam muamalat. Bukan maksudnya kita kata negara kita ni siapa kata Syafi'i? Kita tak ambil Syafi'i pun. Dia kata macam tu. Kita kata kita kena hormat. Memang ini amalan biasa. Okey. Di Saudi Hanabilah, di Morocco Malikiyah, di Ethiopia Syafi'iyah, di India dan Pakistan Hanafiyah. Jadi ini biasa. Jadi menghormati mazhab setempat ni ialah satu sikap yang baik sebenarnya. Menghormati mazhab setempat ni ialah satu sikap yang baik. Cuma dalam perbincangan ilmiah yang begini, kelas macam ni, kita bolehlah bincang pendapat ni macam mana, pendapat ini macam mana. Dalam keadaan kita menghormati semua pendapat dan hujah-hujahnya. Jangan pula kita bila kita bagi satu pendapat yang beza dengan mazhab, kita pelekehkan. Kata, mazhab Syafi'i ni kalau beli kena ijab qabul lah. Saya beli, saya berjual. Payahlah. Jangan cakap macam tu. Kena beli, saya jual. Dah amal ribu-ribu tahun dah. Dah 1200 tahun dah amal ijab qabul dalam jual beli. Tiba-tiba mai tahun 1440 ni, 1430 ni, susahlah nak kata saya beli, saya jual. Sampai pelikihkan sampai gelak-gelak pula. Janganlah macam tu. Jangan. Okay. Itu yang menyebabkan kadang-kadang fitnah kepada orang sunnah. Minta maaf saya sebut sini. Kita ni janganlah jadi fitnah kepada orang sunnah. La taj'alna fitnatan lilladzina zalamu atau lilladzina kafaru. Jangan buka ruang kita ini difitnah. Difitnah apa dia? Iaitu orang fitnah kita ni anti mazhab, fitnah kita ni sekian-sekian, tidak. Kita bincang habis-habis macam ni. Lepas tu jangan pelekehkan mazhab. Jangan pelekehkan mazhab Syafi'i. Jangan kata orang tu kalau ikut mazhab Syafi'i, dia ni Syafi'i. Dia ni Syafi'i totok. Jangan. Sebab apa kita hormat. Bila kita bincang pendapat mazhab macam ni dengan baik-baik, dengan halus-halus dalam-dalam, kita akan dapati Masya Allah, semua hujahnya kuat. Tapi kita kena hormat. Guru-guru juga kena hormat pendapat setempat mereka. Pendapat tu pendapat yang ada asal lah, ada asal daripada Al-Quran, hadis dan fatwa ulama-ulama terdahulu macam kita bincang sekarang ni. Adapun pendapat yang bid'ah, yang tak ada langsung asal usul, imam-imam 4 tak kenal, sahabat tak tahu, itu kita kata qiyas dalam masalah ibadat tu bukan aslul ibadah. Kita sebut tadi bukan aslul ibadah, bukan asal ibadat. Dia hanya pada menetapkan syarat-syarat dan seumpama dengannya sahaja. Wallahu ta'ala alam bissawab. Masalah seterusnya ialah masalah menyampaikan, meratakan debu tanah ke seluruh anggota badan yang zahir, daripada muka, rambut yang ada pada wajah lah, maksudnya setibuk kening apa semua ni, misai dan seumpama dengannya. Dan inilah pendapat aktsarul ulama, inilah pendapat majoritinya para ulama. Okay. Berbeza dengan pendapat di kalangan Abu Hanifah. Daripada Abu Hanifah ada banyak riwayat. Dalam mazhab Hanafi ada banyak riwayat. Ada yang kata
cukup dia kata ada yang kata kena sapu seluruh muka. Ini dalam mazhab Hanafi ya. Ada yang kata pula kena kalau dah ditinggal sekadar 1 dirham saja macam 50 sen. Okey, tak ada masalah. Kalau dia tinggalkan 1/4 daripada wajah, boleh juga. Kalaulah dia sapu kebanyakan wajah tapi sedikit saja yang tak ni, wa tarkal aqall minhu aw min nadhar ajza'ahu, sah juga. Ini pendapat Abu Hanifah. Berbeza dengan mazhab kita Syafi'iyah kata wajib sapu seluruh bahagian yang telah ditetapkan oleh syarak. Ditetapkan oleh syarak. Cuma apa beza tayamum dengan wuduk? Tayamum kita tak disunatkan kita pergi masukkan debu dalam janggut, tak. Cukup kat luar sahaja. Cukup dekat luar sahaja. Okey. Okey. Hadis ni juga dalil bahawa boleh gunakan kias dalam ibadat. Okey. Kita baca balik dekat buku. Hadis ni juga dalil bahawa boleh pakai kias dalam masalah ibadat. Iaitu sekali lagi, dalam bab menetapkan syarat-syarat, bukan menetapkan asal ibadat. Tak boleh menetapkan asal ibadat, tak boleh. Okey. Contoh asal ibadat. Dia kata melontar. Hari Jamrah kita melontar. Melontar kan dekat hari Arafah, dekat Mina. Di Mina kita melontar pada hari ke-10. Jadi dekat Malaysia pun kita buat ibadah melontar juga. Tak boleh lah. Itu kamu buat kias pada asal ibadat. Pada asal ibadat. Macam tu juga di Arafah orang berkumpul dekat padang Arafah. Kita pula berkumpul dekat masjid pada waktu hari Arafah tu. Itu tak kena. Itu kamu pada asal ibadat. Maksudnya pada asal ibadat tu. Maksudnya sebelum tak ada ibadat tersebut, jadi kita kiaskan untuk kita create satu ibadat yang baru. Ini bid'ah. Tapi kalau penggunaan kias dalam masalah syarat contohnya, okey, maka dibolehkan menurut aktsarul fuqaha, menurut majoriti fuqaha. Jadi hadis ni dalil. Kalau kita tanya, kat mana? Kat mana kita kata kias tu? Nampak tak? Dia kata, Nabi kata, wa zahir kaffai. Nabi kata, innama yakfika an taqul. Okey. Jadi hadis ni adalah dalil bahawa kita gunakan kias. Wa anna al-salih huwa wudu huwa al-ghafihi musawatul mubaddal lahu fa inna tayammum la ya'ummu jami'a a'dha' al-wudu. Okey. Inna ma yakfika kadha wa kadha. So Nabi kata kat mana kata boleh tu? Nabi kata innama, sungguhnya cukup kamu melakukan sekian dan sekian. Okey. Maksudnya apa? Kita boleh gunakan kias sebab apa? Sebab Nabi hadis sebelum ni kan Nabi kata kisah orang tu berjunub. Hadis sebelum ni kita kata orang tu berjunub. Kemudian dia tak solat, betul tak? Hadis sebelum ni ingat lagi tak? Dia tak solat berjemaah dengan sahabat-sahabat lain. Mana'aka nama hadis ni. Ali Imran bin Husain. Apakah yang menyebabkan? Nabi kata fataymu alaika bis-sa'id. Hendaklah kau pakai tanah. Fa innahu yakfik. Sungguh itu cukup bagi kamu. Bukankah itu juga qiyas? Macam tadi masa dalam mulut tadi, sapu sampai ke buku lali ataupun sapu sampai buku lali sampai ke siku, afwan. Menyapu sampai ke siku ataupun sampai ke pergelangan tangan, bukankah itu masalah qiyas? Jadi dalil bahawa perbincangan di kalangan sahabat, ada yang kata sapu sampai siku dan juga ada yang kata sapu sampai pergelangan tangan, itu dalil bahawa sahabat telah menggunakan qiyas dalam ni. Jadi ini menjawab pada hujah apa dia? Hujah sebahagian orang yang kata tidak ada qiyas. Menjawab pada hujah yang orang kata tak ada qiyas. Tayyib. Hadis ni juga
pengajaran yang lain, iaitu apa yang diutuskan Nabi SAW. Maksudnya Nabi SAW ini, apa yang diajarkan walaupun sekecil-kecil ini, maka semuanya adalah besar, azim jiddan, benda yang besar. Maka tak layak, tak sepatutnya orang tu dia memandang lekeh benda yang kecil macam ni, lalu mengatakan bahawa ini dia ulama-ulama haid dan nifas. Tahu tak istilah ni ulama haid dan nifas ni? Siapa yang bagi? Okay? Yang bagi ni sebenarnya golongan hizbiyun. Golongan hizbiyun, harakiyun. Dia tuduh, dia cakap dekat ulama-ulama ahli sunnah, ulama-ulama salaf ni, yang duk mengajar bab-bab macam ni lah, ajar hadis macam ni, dia kata, mereka ni puak-puak, apa dia? Ulama-ulama haid dan nifas. Kerana sesungguhnya mereka tu tak ada bincang lain. Kan cerita pasal haid dan nifas, maksudnya bab suci je. Asyik-asyik bincang bab ni, asyik-asyik bincang bab ni. Dia kata. Ya tidak. Dia kata memang inilah dia agama kita, sebahagian daripada agama. Sebab tu kata Syekh kat sini, kata Imam Ibn Mulaqin, fi anna man ursila fi amrin ma ursila fihi amrun azim yang bagi an yatahaffaz wa yuthabbit. Oh, benda ni benda yang besar. Sebab itulah mereka itu yatahaffaz, mereka itu menghafal-hafal, menjaga-jaganya. Wa yuthabbit, dan memastikan. Dia pasti, nampak tak, dia jumpa sahabat, dia pastikan, ya Rasulullah, aku ni apa dia, aku dah dalam keadaan junub, boleh tak aku buat sekian-sekian. Dia nak memastikan perbuatan itu tepat ataupun tidak. Sebab benda ni benda besar. Sebab kalau tak sah, dia tak sah salat dia. Jadi kalau orang dia tak hati-hati hukum haid, nifas, salat dia tak sah. Bila salat tak sah, macam mana Allah Ta'ala bagi kemenangan dekat dia? Macam dalam surah An-Nur ayat 55 tu. Itu Allah Ta'ala akan bagi kemenangan kepada orang yang mendirikan salat. Jadi kalau salat dia tak sah, bersuci pun tak betul, kemudian kamu kata, ini ulama haid dan nifas. Kita ajar orang berkenaan dengan hukum bersuci ni supaya orang tu suci betul-betul. Bila doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, doa dia makbul, salat dia sah, bahawa tak bagi kemenangan. Kamu duk cerita pasal politik hentam sana sini, lepas tu bab tayamum pun tak betul. Ada satu hamba Allah Ta'ala ni, saya nak ngutuk ni, dah apa, dah dalam perjuangan, dia masuk grup perjuangan lah, perjuangan politik, perjuangan menegakkan negara Islam apa semua, bertahun-tahun dah, sampai kita kenal daripada kecil. Kemudian bila kita buka bab sapu atas khuf tu, baru tahu, dia kata, Ustaz, saya first time baru sapu tahu atas khuf. Dia kata abang, kita panggil dia abang. Abang sebelum ni bincang nak tegakkan negara Islam, nak baca kitab Fiqhud Daulah, Yusuf Qardawi tu. Kalau usrah tu baca Fiqhud Daulah tu, fiqh daulah, fiqh kenegaraan. Baca buku Fiqh Al-Awlawiyat Yusuf Qardawi, fiqh keutamaan. Kemudian masalah sapu atas khuf tak tahu. Sebab apa? Sebab dah masuk dalam pemikiran dia sebelum tu bahawa bincang sapu atas khuf ni benda kecil, kita bincang masalah negara lagi besar. Tepat sekali kata Imam Ibn Mulaqin. Apa dia? Fi anna man ursila ilaih amrun azim yang bagi an tahaffa wa yuthabbit wa la yashhar ma ursila fihi idza ra'a dhalika maslaha. Nah, benda yang penting. Hadis ni juga ada satu faedah yang sangat penting juga, iaitu apabila seorang itu diutuskan dengan sesuatu tugasan yang penting dan krusial, maka dia tak cerita kat orang, dia jaga berita tersebut. Nampak tak kes ni? Ammar bin Yasir kata, Rasulullah telah mengutuskan aku untuk satu keperluan. Dia cerita tak apa keperluan tersebut? Dia tak cerita keperluan tersebut. Sebab bila Rasulullah SAW telah utuskan dia seorang, dia mesti ada satu tugasan rahsia yang mesti dilakukan. Dan Ammar tak cerita. Waktu kata kat sini, apa yang diutuskan ialah perkara yang besar, maka dia kena jaga rahsia tersebut. Maka tak patut dia menceritakan kat orang kalau dia lihat padanya ada maslahah untuk tak cerita pada orang. Itu juga kita, kalau kita ditugaskan untuk satu tugasan yang untuk umat Islam, atau tugasan untuk kepekerjaan, atau tugasan, sebab itulah bagi kita ini asal. Kalau orang kata sekarang kita ada OSA, betul tak? Dekat dalam negara kita ada undang-undang akta rahsia, betul tak?
Betul tak? Ke saya tak betul? Kita ada undang-undang Akta Menjaga Rahsia bagi pegawai kerajaan, doktor-doktor, pegawai kewangan. Maka tak boleh kita kata, oh ini dia nak sebarkan, dia ambil gambar, dia sebarkan sana sini, dia viralkan. Maka barakallahu fiq, ini benda ni akta rahsia, dan kita kata akta rahsia itu ada tak sabitnya dalam hadis dalil, ini dalilnya. Dalam aku dengan satu keperluan, dia tak cerita kat orang. Betul. Macam kadang-kadang ya, sesuatu negara tersebut dia nak menolong satu pihak umat Islam contohnya. Maka pihak kerajaan tersebut dia ambil tindakan-tindakan yang melebihkan umat Islam. Tapi ada orang pegawai bawah ni yang bengap, tak faham, ataupun iman dia tak betul, tak ada al-wala al-bara. Oh, dia kata nampak kerajaan ini telah melebihkan umat Islam. Kemudian dia viralkan sekian-sekian. Nah, kenapa doktor Islam saja yang dapat kontrak sekian-sekian? Kenapa ni macam disebarkan benda tersebut. Pada alasannya, oh ini keadilan, apalah semua untuk keadilan. Tidak, kadang-kadang kamu tak tahu masalah dia. Kamu tidak berada di atas, orang di atas dia nampak apa yang kat bawah. Okey. Lihat pada masalah. Sebab tu tasarrufur ra'i 'ala ar-ra'iyah. Tindakan pemimpin itu kat atas rakyat dia manutun bil maslahah, akan terikat pada masalah umum. Kadang-kadang masalah itu untuk kepentingan awam, walaupun ada individu, satu dua individu yang mungkin terkorban maksudnya mungkin terpaksa menanggung kesusahan, tapi untuk menjaga masalah yang lebih besar. Jadi kat sini kata Syekh tepat sekali, kata Al-Imam Ibn Mulakin, iaitu orang yang diutuskan dengan satu tugasan yang khusus, rahsia, jangan dibuka benda itu kepada orang lain. Bila buka, kalau benda itu menyebabkan mudarat, maka dia wajib simpan rahsia itu. Yang ke-9, apabila seorang mujtahid bukannya orang awam biasa, mujtahid, dia telah keluarkan satu pendapat, kemudian dia dapati pendapat dia tersilap sebelum ini, maka dia tidak perlu qada. Macam kes sahabat ini, Ammar bin Yasir. Dia dah guling-guling, kan? Betul ke cara dia guling-guling? Tak betul. Cara dia buat tu tak betul. Maka dia buat tak betul, kemudian dia salat. Ada tak Nabi kata, kau buat dulu tak salat, tak sah, maka salat kamu juga tak sah, maka kamu kena ulang balik salat? Tidak. Berarti kita al-muta'awwil al-mujtahid la i'adata alaihi li'annahu alaihi salam lam ya'mur bil i'adah. Nabi tak perintahkan untuk mengulang. Wa in kana qad akhta'a fi ijtihadihi, kalau dia tersalah dalam ijtihad dia, innama taraka hay'atal taharah, dia tinggalkan ialah cara nak taharah. Tapi kalau macam kita ni bukannya mujtahid, ya Syekh, kita bukan mujtahid. Jadi kalau kita silap, kena qada tak? Kena qada. Kita silap, kena qada tak? Kena qada. Rupa-rupa katakan sebelum ni, dia tak tahu rupanya tayamum tu kena niat. Katakanlah. Jadi dia pun tak niat tayamum. Lepas habis dia, besok tu dia pergi dengar kuliah, dia kata, Ustaz, dia dengar Ustaz tu kata kena wajib niat tayamum. Niat tayamum tu mesti listibahatis salah, untuk menghalalkan salat. Tak boleh untuk mengangkat hadas contohnya. Ulama Syafi'iyah lah. Tak boleh niat untuk angkat hadas. Dia kena niat untuk listibahatis salah, membolehkan dia salat. Maka dia mengatakan, Ustaz, dulu saya niat dia untuk angkat hadas, Ustaz. Maka tak sah. Maka tak sah. Okey, ataupun dia niat mandi wajib, mandi sunat, nawaitu rafa'al hadasil akbar, kata, saja aku mengangkat hadas besar. Sedangkan dia tak angkat hadas besar pun. Dia kena ulang tak? Okey, contohnya macam tadi, solat tadi dia kena ulang lah. Kalau mandi sunat tak payah ulang lah. Ni kalau solat tadi yang fardu, dia kena ulang lah. Sebab dia tak sah. Adapun yang kisah kita bincangkan ni adalah al-muta'awwil al-mujtahid. Seorang mujtahid. Seterusnya, okey, bolehnya berijtihad. Jawazul ijtihad lil ghaib fi hayatihi. Dalam masalah ni ulama juga khilaf. Boleh tak seseorang sahabat tu berijtihad ketika Rasulullah SAW masih lagi hidup? Bolehkah sahabat tu ijtihad? Okey. Maka sebagai pendapat yang pertama,
Dia kata boleh ni ijtihad pada zaman Rasulullah SAW masih lagi hidup. Dan dalilnya hadis Ammar ni. Pendapat kedua tak boleh langsung ijtihad. Okey. Yang ketiga kata tidak boleh ijtihad kalau Nabi ada kat depan mata. Kalau kat belakang boleh ijtihad. Okey. Bihadratihi. Jadi wallahu taala alam bissawab. Jadi secara kesimpulannya kita boleh kata ya boleh, sahabat boleh berlaku ijtihad di kalangan sahabat. Dan kita dah tengok banyak sebelum ni. Kan ketika orang tu tak salat, dan yang sahihnya kata Imam Mulakin boleh ijtihad bila di hadapan Nabi SAW ketika tak boleh, ketika tak sempat nak dapatkan ijtihad tadi. Macam kes tadi, macam kes sebelum ni hadis Imran, dia tak sembahyang, dia tak salat. Rasulullah ada kat depan dia. Rasulullah kata kenapa tak salat ni? Dia kata aku junub. Junub boleh salat. Cukup kau dengan tanah saja. Cukup kamu untuk pakai turab. Jadi sahabat boleh ijtihad tak di hadapan Nabi SAW? Boleh ijtihad. Macam tu juga keadaan kita. Ustaz kata tadi kita tak boleh ijtihad. Ya, kita boleh ijtihad bila situasi yang saya sebutkan. Pertama, bila dah terdesak, kita nak buat satu tindakan. Nak telefon ustaz, tak dapat. Nak Google, tak ada internet. Nak tanya ustaz-ustaz, semua ustaz-ustaz tak jawab. Telefon Ustaz Ali tak jawab, telefon Ustaz Syafiq Abu Warak tak jawab. Semua tak jawab. Tapi dia kena buat tindakan sekarang. Maka ketika itu ijtihadlah mana yang dia rasa yang paling baik. Situasi yang sebegitu saja kita boleh ijtihad. Tapi dalam keadaan dia boleh tanya, dia kena cari dulu, dia tak boleh ijtihad terus. Jadi kalau kita macam kita kalau terdesak sekarang ni, tindakan tu boleh dibuat sekarang. Maka kita pun boleh ijtihad dengan syarat-syarat yang kita telah sebutkan tadi. Nah. Dan juga pengajaran lain hadis ni kata, hadis ni juga dalil bahawa kena cari air. Masya Allah. Kat mana kena cari air? Hadis ni. Dia kata, aku tidak mendapati air. Bukan dia kata, aku tiada air. Dia kata, falam ajidil ma'. Falam ajidil ma'. Tengok bahasa Arab ni. Falam ajid. Maka aku tidak mendapati air. Aku tak jumpa air. Bila perkataan ayat tak jumpa air, adakah maksud tiada air? Tidak. Maksudnya dia dah cari. Sebab tu kata Syekh Imam Mulakin ni, fihi dalil ala talabil ma' lianna nafyil wujud yastalzimu talab. Kerana kata aku tak menjumpai, itu melazimkan bahawa dia dah cari. Hadis ni juga dalil bahawa kalau orang tu buat lebih daripada sepatutnya, sah tak? Sah. Yang ni ulama Syafi'iyah dia kata. Orang ini dia dah tamarruk. Dia dah Ammar bin Yasir ni dia guling-guling. Bila dia guling-guling badan dia atas tanah dah pula. Dia sah dia punya salat sebab apa? Sebab dia dah guling-guling tadi. Ada juga faedah lain, iaitu faedah yang biasa kita sebut, iaitu merujuknya para ulama. Satu, merujuk para ulama. Yang kedua, merujuknya ulama yang lebih alim apabila kita telah buat satu keputusan. Satu, rujuk ulama ketika tak ada ilmu langsung. Ini yang paling pertama sekali kalau tak ada ilmu. Rujuk pada ulama awal-awal lagi. Hadis ini juga dalil bahawa apabila seorang alim dia telah melakukan buat satu keputusan, dia merujuk kepada orang yang lebih alim daripada dia. Rujuk orang yang lebih alim daripada dia untuk supaya dikaji dia punya fatwa itu betul ke tidak. Masya Allah. Macam kadang-kadang kita guru-guru agama jangan rasa pendapat kita yang paling betul. Kita kena tanya syekh, masyaikh kibar. Syekh betul ke macam ni? Jangan kata, ini pendapat aku dah kaji dah. Ya syekh.
kata yustafad min hadis aidan muraja'atul ulama fil ilm wal ijtihad fa inna Ammaran raja'a fi mashtahadda bi. Satu. Yang kedua, bila dia dapati bahawa benda tu tak kena, dia rujuk balik, tarajuk. Maksudnya apa? Dia tarik balik pendapat dia tadi. Nampak ni sifat seorang alim, seorang ulama. Okey. Ini faedah yang ke seterusnya. Yang seterusnya juga, hari ini juga berjalan bahawa mengajar dengan tindakan itu adalah satu bentuk teknik pengajaran yang terbaik. Kan Nabi pun, Nabi tunjuk, Nabi tepuk tangan. Daraba biyadaihi darbatan wahidah wa masah shibal ala al-yamin. Nabi pun busuk. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selesai kita hadis Ammar bin Yasir. Itu kesimpulan yang kita buat daripada hadis ni tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Okey. Ada soalan tak sekitar hadis Ammar ni? Masya-Allah, 2 kelas kita huraikan. Panjang. Kalau tak ada, kita masuk hadis seterusnya. Hadis seterusnya ni tak berapa panjang sangat. Hadis seterusnya panjang tapi pengajaran dia tak rumit ya. Pengajaran dia tidak rumit. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة الشهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وكان النبي يبعث إلى قومه وكان النبي عليه السلام يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. عن جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله الأنصاري معروف. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram yang ayah dia wafat dalam perang Uhud tu kan. Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Nah, ini kisah Nabi SAW bagi dia unta ataupun kuda yang harganya 10,000 dirham. Jabir ni ada satu kuda yang bagus. Kuda dia laju. Nabi nak beli dengan 1,000. Dia kata tak nak lah Rasulullah, aku nak kuda ni bagus, aku nak pergi berjihad. Okey, Nabi naikkan 2,000, tak nak lagi, 3,000, tak nak lagi, tak nak jual. Sampai dah 10,000, akhirnya Nabi SAW, akhirnya Jabir tahu Nabi memang nak sangat kuda tersebut. Maka Jabir kata okeylah, jual lah 10,000. Okey, Nabi SAW beli yang 10,000, dah bayar dekat Jabir dengan nilai yang besar lah. Bila Nabi dah beli dengan nilai besar, Nabi hadiahkan balik kuda tu dekat dia. Nabi hadiahkan balik kuda tu pada dia. Maka Jabir terkejut. Maka Nabi kata, beginilah Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada ayahmu. Inna Allah ashtara binal mu'minina anfusahum wa amwalahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli daripada jiwa seorang mukmin itu al-jannah. Bukankah kita ni bila berjihad, kita bayar dengan nyawa kita, maka nyawa kita hilang tak? Itu modal dia. Modal kita adalah nyawa kita. Kita pergi berjihad, dapat mati syahid. Jadi dengan nyawa, kematian tu nyawa hilang, dapat mati syahid. Allah Ta'ala gantikan tak nyawa tu. Allah Ta'ala bagi nyawa tadi, Allah Ta'ala bagi syurga tu tadi. Maksud 2 kali dah dapat. Itu maksud Inna Allah ashtara tadi. Itu satu juga. Kamu jual kuda ni kamu lepas, kamu dapat 10,000. Tapi sekarang aku bagi kuda tu balik kat engkau, kau dapat balik modal engkau. Ganda tak? Berganda. Sebab sebelum tu Jabir ni dia selalu mimpi ayah dia meninggal. Dia sedih sangat sebab ayah dia meninggal dahsyat masa perang Uhud tu. Mayat ayah dia hancur. Jabir bin Abdullah ni, Allahu Akbar. Mayat ayah dia hancur sampai tak kenal mayat dia melainkan dia punya makcik dia. Makcik dia yang kenal. Makcik dia tengok dekat ujung jari dia ada kesan. Punyalah hancur. Masa tu kita tahu musyrikin tengah geram masa tu. Waktu Jabir masa asyik teringat ayah dah, asyik teringat ayah dia. Dia tak boleh lupa. Lepas kejadian tersebut, Nabi nak gembirakan dia, Nabi buat perbuatan apa yang Nabi lakukan tadi, iaitu dengan beli kuda tadi, kemudian dibayar dengan harga berganda,
Dia bagi balik kuda itu pada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan Jabir yang kita sebut banyak kali kan, di antara sahabat yang banyak hafal hadis Nabi SAW. Sekitar 1,500 lebih Jabir dah hafal hadis dari Nabi. Thumma ibn Abbas wa yalihi Jabiru wa ba'dahu al-Khudri wa huwa al-akhir. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku telah diberi 5 perkara yang tak diberi kepada nabi-nabi sebelumku. Maksud ini lebih perkara yang special Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 perkara yang special untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi pertolongan. Nasara yansuru, tolong. Atau dimenangkan, boleh juga. Dimenangkan, maksudnya dimenangkan. Al-Ata, Al-Nasar boleh kata itian, datang. Boleh juga Nasara maksudnya intasara, kemenangan. Didatangkan, dibantukan, diberi kemenangan. Okey, diberikan. Itulah nusir tu, aku diberikan kemenangan. Birru'bi, dengan rasa takut. Masirata syahrin, sejarak. Masirah, jarak. Selama, sejauh. Masirata syahrin, sebulan perjalanan. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW, bila ada saja musuh nak serang, orang musyrikin ke, orang Yahudi ke, siapa-siapa ke, Allah Ta'ala telah tanamkan ketakutan pada hati-hati musuh tu. Sebulan sebelum perang lagi dah takut dah. Dah segerut. Okey. Kenapa dah segerut ni datang? Sebab mereka tu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lepas tu mereka dah segerun. Lepas itulah kata para ulama, kata Ibn Qayyim, manusia ni berani, dia ada 2 jenis berani. Satu berani kerana syaja'atan, yang perangai dia ni kaki dia kekal hati, memang dia jenis yang berani. Okey. Satu jenis yang memang kaki melawan lah, kaki gaduh. Yang ni berkongsi, yang sama ada dia Islam ke kafir ke, semua ada sifat ni. Maksudnya ada sebagian orang dia lebih berani daripada orang lain. Yang ni secara jibiliyah, secara tabi'inya dia kuat, dia berani. Mungkin dia besarkan dalam kelompok keluarga yang berani atau seumpama dengannya. Tapi ada tak orang yang kurang berani daripada orang lain? Ada. Tetapi ada satu lagi berani, syaja'ah, termasuk daripada makarimil akhlak, termasuk daripada perangai yang mulia di sisi Islam. Dan syaja'ah ini adalah kerana keberanian di atas agama. Kata Ibn Qayyim, keberanian ini terbit daripada kuatnya imannya dan kuatnya amalnya. Dan sekadar mana dia tinggalkan maksiat. Lagi kuat orang tu tinggal maksiat, lagi kuat orang tu ikut sunnah Nabi SAW, ikut perintah Allah SWT, dia lagi berani, lagi kuat, lagi kuat. Dan kuat dia untuk apa? Bukan kuat nak bergaduh sana sini, bukan. Kuat dia untuk menegakkan kebenaran. Waktu kita tengok orang yang kuat sunnah, kalau kita baca biografi salaf, antara sikap dia yang selalu disebut, ini qailan qawwalan lil haq, sentiasa mengucapkan kebenaran. Dia kata, ya Syekh, tak betul tu. Ya akhi, ini tak sunnah. Dan dia cakap direct dan tegar dan tak ada rasa takut-takut. Ini sikap salaf. Kata Ibn Qayyim, makin kuat ketaatan dia ikut sunnah Nabi SAW, makin berani dia dalam menegakkan kebenaran. Makin dia banyak buat maksiat, terutama sekali maksiat tersembunyi, makin dia takut untuk tegakkan kebenaran. Baik. Dan antara faktor yang menyebabkan diri seseorang itu takut adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini Allah Taala sebut dalam Quran. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ra'ba bima asyraku. Kita buka ayat Quran sikit. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ra'ba bima asyraku. Kat surah Ali Imran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar fabi'sa mathwal zalimin. Sanulqi, kami akan campakkan, kami akan isikan hati orang-orang kafir itu ar-ru'ba, rasa gerun. Ar-ru'b, ni ar-ru'b, gerun. Bima asyraku billah, kerana mereka itu mensyirikkan Allah Ta'ala. Jadi apa sebab rasa gerun? Mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, takut jin, takut orang, takut wali, takut busut, takut apa. Jadi kalaulah pokok busut yang tak apa-apa tu pun kamu takut, pokok yang tak apa-apa pun kamu takut, orang mati, wali-wali pun takut, hantu yang tak wujud pun takut, agak-agaknya nak berjihad jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berperang, bertembung dengan manusia, tak usah takut. Masih rasa takut. Betul Allah Ta'ala masukkan dalam hati orang munafik tu rasa takut. Rasa takut sebab apa? Sebab dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala jadikan dia rasa takut. Begitu juga dengan orang Islam, bila syirikkan Allah Ta'ala, takut tak? Takut. Maksud Allah Ta'ala telah bantu orang Islam dengan dimasukkan perasaan takut pada hati musuh. Namun apa yang berlaku sekarang terbalik. Orang kafir takut lagi tak nak hancurkan orang Islam? Tak takutlah. Selama-selama je dia. Dekat India, dekat China, dekat negara-negara lain. Kenapa Allah Ta'ala hilangkan rasa takut dalam hati mereka? Jadi macam dalam hadis, yushiku an tatada'a alaikumul umam kama yatada'al akalatu ila safhatiha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nabi SAW hampir-hampir saja akan berkumpul untuk menghancurkan kamu, seluruh umat ini, seluruh umat, dah dekatlah waktu tersebut. Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tatada'a al-akalatu ila safhatiha. Seperti mana berkumpulnya manusia ramai nak mengambil makanan daripada satu bekas, satu dulang contohnya. Lalu para sahabatnya, ya Rasulullah, awamin qillatin nahnu yawma idzin, adakah kerana kami itu sedikit ketika itu ya Rasulullah? Hadis ni biasa kita dengar. Adakah kerana kami sedikit ketika itu ya Rasulullah? Tak, dia kata bal antum kathir, bahkan kamu kathir, banyak. Tapi kamu ini banyaknya kamu kawutha'is sail. Kamu hanyalah macam sampah-sampah di tepi yang dibawa oleh banjiran air. Kalau banjir kan, kalau sampah-sampah dia bawa tu. Sampah-sampah tak gunalah, tak boleh pakai pun. Dan Nabi kata, wallazi nafsi Muhammad biyadihi, atau wallahi la yanzi'anna Allahu, demi Allah, Allah Ta'ala akan mencabutkan al-mahabbata min qulubihim, wa la yanzi'anna Allahu al-mahabbata an qulubihim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan campakkan, akan cabut daripada hati mereka rasa takut kepada hati, rasa takut pada orang Islam. Maksudnya rasa haibat, rasa haibah, al-mahabah. Al-mahabah maksudnya kita bila kita jumpa satu bangsa yang hebat, orang yang hebat, kita akan rasa apa? Oh, hebat ni, kita akan rasa rendah diri, kita akan rasa takut, kita akan rasa mahabah. Macam kita jumpa Sudais, kita rasa apa? Rasa takut. Atau jumpa Agung ataupun seumpama dengannya. Mungkin jumpa orang yang besar, kita akan rasa takut pun ada, rasa gerun ada, rasa takut tersilap lah, apalah, macam kita jumpa bos besar kita bila datang kan. Al-mahabah. Kata Allah Ta'ala, kata Nabi SAW dalam hadis tadi, wala yanzi'anna Allahu an qulubihimul mahabah, atau al-mahabata an qulubihim. Demi Allah, Allah Ta'ala akan cabut rasa takut tadi, rasa gerun tadi daripada hati mereka. Wala yulqiyanna Allah, dan Allah Ta'ala akan mencampakkan
kehinaan ke dalam hati kamu. Maka para sahabat kata, dan akan terkena pada kamu penyakit al-wahn. Akan terkena kepada kamu penyakit al-wahn. Lalu kata, apa itu al-wahn ya Rasulullah? Iaitu hubbul maut, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan takutkan mati. Cintakan dunia dan takutkan mati. Naam. Karahiyatul maut. Jadi apa kesannya? Dia kata, apa sebabnya orang musyrikin dah tak rasa gerun lagi dah pada orang Islam? Adalah kerana kita dah buat syirik. Kita terbalik pula. Sebelum ni Allah SWT telah mencapakkan rasa takut kepada orang musyrikin sebab mereka buat syirik. Sekarang bila orang Islam sendiri dah buat syirik, orang Islam sendiri dah buat benda-benda bid'ah, benda yang kufur, khurafat, sembah kubur, percaya kepada etis, menyebarkan ajaran yang menyimpang, mereka tak belajar qada dan qadar betul-betul, ambil akidahnya akidah yang menyimpang. Agaknya Allah Ta'ala masukkan lagi rasa takut tak kepada orang kafir? Tak. Allah Ta'ala sabut macam tadi lah. Yanzi'anna Allah al-mahabbata an qulubikum. Allah Ta'ala akan cabut hati an qulubihim, mencabut rasa takut daripada hati mereka. Nah, jadi kat sini nusirtu birru'bi masiratas syahr. Ini yang pertama sekali. Nabi SAW kata, aku telah diberi kemenangan dengan masiratas syahr. Sebab tu kita kena ada izzah ya ikhwatul kiram. Kita kena ada izzah bil Islam. Walillahil izzah wali rasulihi walil mu'minin. Kita kena ada izzah, kita ada rasa bangga dengan tauhid. Nusirtu birru'bi masiratas syahr. Sebulan sebelum perang lagi dah. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Ini dalil ni, kenapa letakkan hadis ni dalam bab ini, kerana ini point dia. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagiku bumi itu semuanya masjid. Masjidan, maksudnya bumi itu semua boleh buat solat. Kecuali apa dia? Kecuali al-maqbaratu wal hammam, kecuali kubur dan juga toilet. Dia tak boleh buat salat. Masjidan maksudnya ialah tempat salat, masjidan, tempat untuk beribadat. Masjid. Jadi bukanlah masjid itu masjid macam masjid bangunan tu. Sebab itulah itlaq masajid, masjid dalam bahasa Arab. Masajid. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahawa sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kamu mensyirikkan Allah Ta'ala. Maka ada orang kata yang tak boleh buat syirik tu dalam masjid je, luar masjid boleh buat syirik. La haula wa la quwwata illa billah. Bukankah Nabi kata lah, al-ardu masjid, bumi ni semuanya masjid. Maka kalau dalam masjid Allah Ta'ala kata, kalau maksud masjid yang pertama tu, jadi kalau kata masjid itu, kamu kata masjid bangunan saja, bangunan masjid tu, maka hadis nak letak mana? Wa ju'ilat liyal ardu masjidan. Dijadikan bumi itu semuanya sebagai masjid. Maksudnya tak boleh buat syirik di mana-mana saja muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis ini juga dalil bahawa mana-mana saja tempat yang kamu beribadah di atasnya, maka dipanggil masjid. Kalau kamu pergi ke kubur, kamu salat dekat kubur tu, maka kamu telah jadikan kubur tu masjid. Faham tak? Sebab itulah banau ala qabrihi masjidah. Bila Nabi kata laknatlah ke atas Yahudi dengan Nasrani, bila matinya orang saleh di kalangan mereka, mereka akan bina masjid di atas kubur. Maka sebagai orang kata, mana ada masjid? Mana ada masjid? Kami tak bina, kami buat makam je. Ya Syekh, bukankah kamu beribadah dalam tu, kamu salat dalam tu? Bahkan nampak orang-orang musyrikin di kalangan sufiyah yang musyrikin, golongan sufi yang musyrikin. Bukan semua sufi, saya kata golongan sufi yang musyrikin. Seperti tarikat Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah yang haqqani. Ini tarikat yang musyrik. Mereka pergi kat kubur dan sujud dekat kuburan tu. Solat menghadap kat kubur dan sujud. Maka kita kata ini
Kamu telah jadikan kubur itu masjid. Sedangkan Allah Ta'ala kata, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan kita tak ada rasa besar, tak ada rasa, kita tidak ragu-ragu walaupun 1% perbuatan mereka sujud di kuburan, solat di kuburan, mohon hajat di kuburan pada orang saleh tadi adalah perbuatan yang syirik akbar, mengeluarkan mereka daripada Islam. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan, masjid wa tahuran. Kat sini yang kita nak daripada hadis ini, masjidan wa tahuran. Ni faham tak maksud masjid tadi? Apa saja tempat yang didirikan salat tempatnya, di situ maka dinamakan masjid je. Dari segi bahasa. Bukan masjid bangunan sahaja. Okey. Namun bila Nabi kata salat di masjid, salatul jamaah itu di masjid, itu maksudnya masjid bangunan. Jadi kita kena faham penggunaan masjid di dalam bahasa Arab. Wa tahuran, tahur banyak kali kita sebut dah. Bila sebut tahur, ta dengan balik atas, maka dia jadi alat bersuci. Jadi jadikan bumi itu sebagai alat bersuci. Maksud bumi alat bersuci iaitu debu tanah. Ini point dia. Ini point dia dalam masalah ni. Kenapa disebutkan hadis ini dalam bab ni? Seperti Imam Al-Bukhari dimasukkan hadis ini dalam bab at-taharah. Dalam bab taharah nak bagi tahu apa? Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan bumi untukku sebagai apa dia bawah ni? Suci dan menyucikan. Masjid juga dan sebagai masjid juga. Suci dan menyucikan. Jadi tahur maksudnya suci dan menyucikan. Itu tahur. Tahur maksudnya suci dan menyucikan. Mana lebih sambung lagi. Fa ayyuma rajulun. Saya clearkan dulu. Fa ayyuma rajulun adrakathu shalah. Fa ayyuma rajulun adrakathu shalah. Yang datang pada waktu salat min ummati, di kalangan umatku, fal yusall, maka mana-mana saja yang kita sampai waktu salat, maka salatlah kat tempat tersebut. Maksudnya apa? Mendapatinya tempat ni. Maka siapa pun yang lelaki-lelaki yang waktu salat mendapatinya, maka dia bisa salat di mana pun dia berada. Maksudnya bumi ni semuanya suci. Kalau kita sembahyang atas tanah, tengah-tengah padang mulai sepak, boleh tak sembahyang? Boleh. Suci. Ustaz, tapi tadi ada anjing lalu. Anjing lalu kat tempat kamu sujud. Kau nampak ke tahi anjing tu? Tak nampak. Nampak ke kencing anjing tu? Tak nampak. Nampak ke tapak kaki anjing tu? Tak nampak. Jadi tak nampak, maka dia suci. Jangan kita jadi macam setengah orang. Ilmu was-was dia sangat kuat. Dia kata, macam kita semayang kat rumah tak ke sejadah. Maka dia kata, mana tahu ada najis, budak-budak ni pergi toilet, kencing, lepas tu tak masuk kaki, tu dia keluar toilet, dia jalan-jalan, dia sebar dalam masjid, dalam rumah kita. Kalau macam tu, kamu pakai lazim macam tu, satu rumah lah ada najis, kita kata. Mana tahu tadi dia pergi lepas kencing, dia lupa, anak budak kecil lupa basuh tangan, lepas tu kencing tu dia pegang cawan, dia pegang ni. Kejap lagi mana tahu, habis semua mana tahu, satu rumah ada najis. Akhirnya dia akan jadi was-was. Tak. Mana saja bumi yang kamu ada, kamu tengah-tengah jalan, tepi jalan masuk waktu salat. Jalan jam. Terus akhirnya jalan jam. Kalau tak jam sekalipun, kita tengah melancong tengah waktu salat. Masjid jauh lagi. Surau tak ada apa semua. Sembayang tepi jalan. Dekat tempat orang lalu-lalang. Budaya ni memang tak ada. Okay. Selagi tak ada tempat salat, tak ada sejadah, tak ada nama dia surau, S-U-R-A-W tu, surau, dia tak sembayang lah. Berapa tak sembahyang ni? Tak ada surau. Berapa tak sembahyang ni? Tak ada RNR. Tak, Nabi kata fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu shalah falyusall. Kena ada solat. Itu budaya ni kurang. Kalau dekat negara Arab, bagus. Dia setengah orang Arab yang dekat Europe, macam tu juga, bagus. Dia berhenti kereta tepi jalan, dia solat tepi jalan. Okey. Budaya tak ada. Setengah orang kadang dia dah waktu petang, dia balik kerja, jam. Okey, waktu solat dah habis. Dia tak nak berhenti kat tepi jalan solat. Dia akan tunggu, tak apalah, kita qada je. Salah. Itu salah. Sembahyang kat tepi tu.
Ustaz, tapi tak ada telekung. Kau tak ada telekung, masih baju kamu belum tutup aurat lagi. Okey. Ustaz, saya tak ada telekung, Ustaz, saya tak boleh solat. Kalau kamu tak boleh solat dengan pakaian kamu, wahai wanita sekalian, maka pakaian kamu belum menutup aurat. Faham? Jadi terasa sendiri. Kalau sebelum tak boleh sembahyang lagi, baju masih belum tutup aurat. Seperti budaya orang sekarang, orang yang bekerja. Orang perempuan pakai seluar juga. Dia ta'in pula baju shirt dia. Dan seluar tu tinggi sampai ke pusat dia. Dan seluar dia tu senting, style. Tapi dia pakai tudung. Ini tidak tutup aurat. Allah. Tak maaf saya sebut sini. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Semoga Allah Ta'ala membaiki umat kita, membaiki wanita-wanita kita di atas jalan sunnah. Fa'ayyuma rajul min ummati adraka salat falyusal. Maka datang salat dia. Wa uhillat liyal ghanaim. Telah dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu antara rezeki yang paling halal. Ada satu syekh ni, dia bagi kuis. Apakah harta yang paling halal sekali? Okey. Iaitu harta rampasan perang. Sebab Nabi sebut wa uhillat liyal ghanaim. Dihalalkan bagiku ghanaim yang paling special. Tak ada umat-umat sebelum ni. Di harta rampasan perang itu termasuk daripada harta yang halal. Nabi kata wajib ila rizqi tahta dhilli rumhi. Dijadikan rezekiku kata Nabi sallam di bawah bayangan pedang ataupun anak panahku. Di harta rampasan perang antara perkara yang halal. Walam tahilla li ahadin qabli, dan tak halal untuk umat sebelumku. Wa utitu syafa'ah, aku diberi syafaat. Wa kana an-nas yub'atsu ila qaumihi khassah, adapun umat itu diutuskan kepada kaumnya sahaja. Wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah, adapun aku diutuskan kepada sekalian umat manusia. InsyaAllah saya akan huraikan lagi hadis ni dengan lebih detail pada kuliah akan datang bi'idznillah taala. Sebab hadis ni sangat agung, hadis ni hebat. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Barakallahu fiik. Hadis ni ada lebih kurang 20 pengajaran. Ada 20 pengajaran hadis ni. Subhanallah. Nanti kita akan sampaikan dalam kuliah akan datang. Masa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.